Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam sebuah program forum yang istimewa. Alhamdulillah, saya rasa terharu, alhamdulillah, bersempena dengan sambutan Hari Guru ataupun secara tarbawinya kita biasa sebut sebagai Hari Murabbi lah. Kita dapat melakukan satu program yang istimewa hari ini, iaitu untuk membicarakan satu buku yang bertajuk Tinta Murabbi yang telah dikeluarkan oleh Ikram Kelantan. Jadi program istimewa yang dianjurkan oleh Ikram Kelantan dan YPIA ataupun Yayasan Pendidikan Islam Aman ini adalah program yang junung-junung kalinya kita lakukan, dan saya sangat berbesar hatilah, alhamdulillah, kerana diberikan peluang untuk bersama-sama dalam program istimewa ini. Jadi ada satu perkara yang sebenarnya istimewa lah sebelum saya mulakan sesi kita dan memperkenalkan ahli-ahli panel kita lah pada malam ini kan. Biasanya kalau kita berbicara tentang guru ini, satu perkara yang kita sering terfikirlah dalam kepala kita ni kan, ialah guru-guru ni biasanya kalau kita sebagai seorang pelajar, kita pergi sekolah, kita akan berjumpa dengan guru kan. Kalau kita seorang pelajar di universiti, kita pergi universiti dan kita akan berjumpa dengan pensyarah. Jadi apa yang sering menakutkan pelajar-pelajar ni ialah bila kita berjumpa dengan guru, ialah apabila guru bertanya soalan kepada kita kan. Jadi bila guru bertanya soalan ni, itu antara saat-saat yang menakutkanlah bagi pelajar-pelajar. Tapi pada malam ini kita agak berbeza kerana yang akan bertanya soalan ialah saya lah. Walaupun sudah separuh jalan menjadi seorang guru, tetapi pada malam ini saya menjadi seorang pelajar lah yang akan bertanya soalan pada guru-guru yang hebat, murabbi-murabbi kita. Dan ada dua panel yang istimewa yang merupakan murabbi yang sangat panjang pengalamannya, yang insya-Allah akan berkongsi dengan kita tentang buku Tinta Murabbi ini insya-Allah. Jadi saya memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Prof. Madya Dr. Zahrah Sulaiman. Jadi sedikit biografi ringkas lah mengenai tokoh murabbi kita ini pada malam ini. Beliau merupakan seorang pensyarah perubatan di Pusat Pengajian Sains Perubatan di USM, dan beliau juga merupakan seorang perunding laktasi di Hospital USM. Dan selain daripada bertugas sebagai pensyarah dan perunding laktasi, beliau juga adalah pengerusi Raudhah Sakinah Kelantan, dan sekarang ini beliau telah diamanahkan sebagai naib ketua Wanita Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi bukan calang-calang lah tokoh panel kita yang pertama yang akan berkongsi kepada kita lah pada malam ini kan. InsyaAllah kita sama-sama ambil manfaat lah untuk bersama dengan beliau pada malam ini insyaAllah. Panel kita yang kedua pula ialah saya biasa sebut panggilan untuk beliau ni, saya biasa guna perkataan cikgu sebab saya sangat menghormatilah guru ni kan, walaupun ada orang panggil beliau dengan istilah haji. Jadi saya lebih, insyaAllah beliau akan menunaikan haji buat kali kedua pada tahun ini insyaAllah, doakan. Tapi saya lebih selesa lah untuk memanggil beliau dengan panggilan guru ataupun cikgu lah, kerana menghormati profesion guru yang sangat istimewa ini. Jadi beliau adalah Haji Zulkifli ataupun Cikgu Zulkifli Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di IPG kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Memang guru kepada guru lah, murabbi kepada murabbi. Masya-Allah tokoh kita pada malam ini.
Dan beliau juga adalah pensyarah fizik dan penyelidikan dalam bidang pendidikan, dan sekarang beliau juga diamanahkan sebagai ahli lembaga pengurus sekolah Sri Aman Kelantan. Semenjak 2008 sebenarnya, dah lama Dan beliau juga adalah pengurusi JK Pendidikan Ikram Kelantan daripada tahun 2016 hingga 2022. Selain itu beliau juga telah terpilih sebagai ahli kiadah ataupun JKN Kelantan semenjak 2016 sehinggalah sekarang. Dan beliau juga pernah menjawat sebagai YDP yang di-Pertua Ikram Kubang Kerian daripada 2016 hinggalah 2021. Jadi inilah biografi ringkas dua ahli panel kita yang akan berkongsi satu saat yang istimewa lah mengenai Tinta Murabi, buku yang insyaAllah kita sama-sama nak dengar lah malam ni kan, dan harapnya kita sama-sama dapat mengambil manfaat yang sebaiknya lah daripada sesi yang ringkas ini insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menunjukkan soalan yang pertama kepada ahli panel kita. Yang pertama iaitu Prof. Madya Dr. Zahra Sulaiman. Prof. Madya Dr. Zahra Sulaiman ni sebenarnya bukan hanya salah seorang penulis dalam buku ini, beliau juga sebenarnya adalah penyelaras kepada buku Tinta Murabi ini. Jadi sebagai seorang penulis dan juga merangkap sebagai seorang penyelaras buku ini, tentunya pada saya soalan yang paling baguslah nak tanya beliau ni ialah kenapa buku ini ditulis. Jadi saya persilakan Prof. Madya Dr. Zahra untuk berkongsi tentang tujuan buku ini ditulis. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hadrami selaku kita punya moderator pada malam ni. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada kita punya panelis bersama saya yang lebih dikenali dengan Cikgu Zulah. Alhamdulillah dapat bersama dengan semua peserta yang bersama kita secara online. Soalan yang ditujukan kepada saya yang pertama ni dalam masa yang ada ni lah. So memang pentinglah kan untuk kita tahu kenapa kita buat sesuatu benda kan. So kalau tanya saya, mungkin saya cerita lebih sikit lah latar belakang buku ni. Seperti yang disebutkan tadi, buku ni diterbitkan oleh Ikram Kelantan. Dan kalau siapa yang mungkin dah baca sikit sinopsis dekat buku ni, semua penulis buku ni adalah merupakan ahli jawatankuasa Ikram Negeri Kelantan. Jadi dia adalah satu effort orang kata jawatankuasa lah. Dan masih saya ingat lah benda ni kita usahakan, sebenarnya kita bermula lebih kurang setahun yang lepas. Dalam mungkin pertengahan tahun lepas, apabila dalam satu mesyuarat kami tu YDP ada tanya kan, sebab sebelum tu kami ada mengeluarkan buletin secara bulanan dan setiap daripada AJK kita ni diminta untuk menulis kan. Jadi pada masa tu keluarlah satu pandangan daripada YDP, why not kita semua menulis dan membukukan kita punya pengalaman kan. Sebab antara kita ni ramai yang memang sudah terlibat kan dalam banyak bidang, dalam banyak orang kata relung-relung dakwah dan juga dan tarbiyah. Jadi kalaulah kita dapat membukukannya, ini merupakan satu aset. Nama sebut aset tu kat sini maknanya benda yang kita boleh bawa bersama kita lah. Seperti yang kita tahu kan dalam hadis, apabila anak Adam tu meninggal, hanya yang akan tinggal 3 perkara, dan antaranya adalah ilmu dan juga amalkan. So harap-harap semoga ni salah satu yang pencetus lah. Saya boleh katakan ini adalah satu pencetus kepada memotivasikan untuk kami memulakan penulisan ini. Jadi di situ permulaannya dan apabila pada masa tu saya diamanahkan sebagai jawatankuasa media dan juga menerbitkan bahan-bahan bacaan dan saya menerima ni satu kira orang kata satu amanah lah dan ia tidaklah begitu sukar. Orang kata taklah, maknanya menulis tu taklah mudah juga tapi mungkin disebabkan oleh minat lah. Saya boleh sebut seperti itulah mungkin lebih disebabkan oleh minat. Apabila menulis ni juga adalah merupakan satu minat yang pada saya lah sebagai seorang pendidik. Jadi menulis ni satu benda yang dah sebati jugalah. Jadi bila kita membuat sesuatu tu, walaupun pada mulanya dicadangkan untuk dijadikan sebagai satu perkara dalam jawatankuasa, tapi saya mendapati dia lebih mudah untuk dijalankan apabila memang satu minat lah pada diri saya lah. Tu sangat penting sebab kalau kita nak membuat penulisan ni, kalau dia
tak ada minat ataupun kurang minat, dia akan menjadi sukarlah untuk kita melaksanakannya, ya. Okay, so selain daripada tadi yang pertama, kenapa kita buat ni adalah lebih kepada untuk menjadikan kita punya aset bukan saja di dunia, supaya dia boleh kita teruskan bahawa kita punya amalan-amalan ini setelah kita meninggalkan ini, dunia ini. Dan yang kedua, kita nak berkongsi lah, seperti saya katakan tadi, banyak pengalaman-pengalaman antara jawatankuasa ni yang mempunyai pengalaman yang luas. Dan kalau kita perasan lah, dalam buku Tinta Murabi ni ada beberapa tema yang kita utarakan kan, dan tema-tema ini antaranya berkenaan Baitul Muslim, berkenaan dengan kembara da'i, dan berkenaan dengan tarbiyah dalam masyarakat dan sebagainya. Dan semua ini yang menariknya lagi adalah kisah benar, kisah benar yang kita kongsikan. Mungkin kalau kita bercerita dengan dalam ceramah dan sebagainya, mungkin hanya sampai kepada orang yang mendengar pada masa itu, tapi bila ia dibukukan dan mungkin dapat disebarkan kepada orang lain, dia akan lebih banyaklah yang akan mendapat manfaat daripadanya, ya. Dan satu lagi lah, saya rasa kenapa buku ni diterbitkan lah, ramai antara kami juga yang dalam barisan penulis ni ada juga yang kali pertama, ya, menulis. Jadi ia merupakan satu peluang untuk mencongkil bakat sebenarnya. Satu lagi lah, sebab selagi kita tak tulis, selagi tu kita tak tahu kita ni sebenarnya boleh belajar dan boleh sebenarnya berkongsi lebih idea kan. Yang paling penting lah dalam kita nak menulis ni, pada saya lah, ya, adalah kita punya keinginan. Bila kita ada keinginan, suara tu putus. Okey, sorry. Bila kita ada keinginan, dia secara langsungnya dengan keinginan tu dia akan adalah. Mungkin ada orang kata dia tak ada talent ataupun tak ada bakat nak menulis. Tapi insya-Allah sebab menulis ni kita boleh belajar dan kita boleh pergi bengkel dan kita boleh berlatih dan sebagainya untuk kita lebih mahir. So dengan tu seseorang tu boleh lagi lah untuk menyumbang. So wallahualam, secara pendeknya kenapa buku ni ditulis, nak boleh ringkaskan dengan mungkin 3 poin yang utama. Satu, ia adalah merupakan satu effort daripada jawatankuasa Ikram Negeri Kelantan. Yang kedua, kami ingin membukukan pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui dalam pelbagai relung dan dalam pelbagai bidang. Dan yang ketiga, ia merupakan satu minat lah untuk bagi diri saya sendiri, sebab tu bukan saja menulis tapi juga membantu di dalam menyelaraskan penerbitan buku tersebut. Wallahualam, masa tu dulu kot untuk yang soalan kali pertama ni. Okey ke Dr. Hadrami? Ya, Dr. Zahra atas kongsian yang diberikan tadi. Jadi kita jelas kenapa buku ini ditulis. Apa yang saya dapat tadi sebenarnya yang paling pentinglah bagi saya, buku ini tulis itu adalah inisiatif secara kolektif lah daripada Ikram Kelantan. Maksudnya dia bukan ditulis atas sebab peribadi ataupun individu tertentu semata-mata, tetapi ditulis secara kolektif untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga daripada para murabbi yang ada ini. Jadi maksudnya tujuan asal ditulis buku itu pun sebenarnya saya adalah satu tujuan yang sangat murni lah, insya-Allah, yang kita mengharapkan kita semua dapat sama-sama ambil iktibar dan manfaat lah daripada buku ini, insya-Allah. Okey, dan kita doakan juga semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah lah juga bagi guru-guru ataupun para murabbi yang menulis dalam buku tersebut lah, insya-Allah. Okey, untuk seterusnya kita akan bertanya kepada panel kita yang kedua lah, insya-Allah, iaitu Cikgu Zulkifli. Okey, Cikgu Zul, insya-Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi lah, beliau adalah guru kepada guru, maknanya banyak pengalaman ni. Jadi beliau menyumbang 2 artikel yang saya dah go through lah, alhamdulillah. Kedua-dua artikelnya dalam buku ini sangat menarik, subhanallah. Satunya mengenai, saya tak cerita panjang lah sebab dia ada kat sini kan, mengenai Baitul Muslim, dan satu lagi mengenai pengalaman dia ke Alhamra dan juga Jakarta. Okey, jadi soalan ringkas saya untuk Cikgu Zul, insya-Allah,
Mungkin Cikgu Zul boleh ceritalah dengan banyaknya pengalaman, alhamdulillah daripada banyaknya pengalaman yang Cikgu Zul ada itu sempatlah Cikgu kongsikan dalam 2 artikel yang sangat berharga lah pada kami dalam buku Tinta Murabi ini. Mungkin Cikgu boleh kongsilah bagaimana dan siapa sebenarnya yang dapat ambil manfaat ni daripada buku-buku ini, buku-buku sebeginilah, khususnya daripada 2 artikel yang Cikgu tulis tersebut. Boleh Cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya terima kasih kepada moderator kita malam ini, Dr. Hadrami, yang telah memandu acara kita pada malam ini lah. Dan juga tak lupa juga kepada Dr. Dr. Joy yang bersama kita malam ini untuk membincangkan tentang buku ini. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Dr. Hadrami, oleh moderator kita pada malam ini, mungkinlah Ana nak bermula lebih jauh ke belakang sikit sebelum kita melihat tentang siapakah yang akan mungkin menjadi orang yang boleh mengambil manfaat daripada tulisan-tulisan yang ada dalam buku inilah. Ana, kalau Ana boleh ceritakan sikit, sebenarnya artikelnya 2 dia daripada Ana sendiri yang berjaya masuk dalam buku ini setelah kita berbincang dan menapis banyak artikel yang telah dilontarkan. Dan Ana sebenarnya secara pribadinya sebenarnya apa yang Ana tulis ni sebenarnya Ana dah tulis 10 tahun dahulu lagi. Sebab apa? Kebanyakan kedua-dua tulisan Ana dalam buku ini semuanya datang daripada blog Ana yang telah Ana tulis bermula 2007 lagi. 2007, 2008, 2009, 2010, sampai 2016. Secara pribadinya sebenarnya zaman inilah, zaman 2007 tu Ana bermula menjadi pensyarah di IPG daripada sekolah selepas habis master. So di IPG itulah pada Ana lah dalam senario hidup Ana ni yang paling terasa sangat kita ni sebagai seorang da'i ni, seorang murabbi lah saat itulah. Kerana pada masa itu kita mula melakukan dakwah fardiyah kepada pelajar-pelajar di IPG, dan mereka ni 5 tahun di IPG dan masa yang cukup lama untuk kita matangkan mereka dan mereka boleh keluar jadi murabbi yang hebat. So daripada itulah kemuncaknya 2010, Ana mula 2007 mula masuk IPG, terus buat dakwah fardiyah, jumpa dengan pelajar. Sekarang personally kita bersyarah dengan pelajar ni kan macam ayah dengan anak lah. So kalau kita tak dapat tackle mereka ni, satu kegagalan lah kita sebagai pensyarah ataupun sebagai murabbi, sebagai da'i. So kemuncak yang Ana ingat, Ana buat 3 usrah belajar dan juga pada masa itu ada akhwat, ikhwan dan akhwat ada dalam 50 orang lah dekat IPG tu yang ikut usrah bersama dengan Ana lah. 2012, 2013, 2014 macam tu lah. So tahun-tahun itulah Ana banyak menulis. Dan Ana sudah print out semua tulisan dalam blog tu. Ana rasa boleh tebal macam ni lah kot. So daripada kebanyakan artikel itu, apabila nak diterbitkan buku ini, Ana pun menulis, Ana ambil sebahagian daripada tema yang Ana tulis dalam blog tu. Ana ingat dalam blog, tema yang Ana ambil untuk letak dalam buku ini, Saat Cinta Boleh Menyentuh itu persoalan rumah tangga lah, yang dikaitkan pengalaman Ana sendiri sehinggalah hari ini. So dalam itu ada sebanyak tengah 10 siri yang Ana tulis. Bermula dengan macam mana Ana kenal dengan isteri ataupun zawjah Ana pada hari ini. So sebanyak 10 siri itulah Ana ambil satu sahaja daripada itu, dan agak panjang tulisan itu dan kita edit banyak kali. So alhamdulillah terbit. Lepas itu Ana, bila student Ana sekarang ni baca, ada student Ana di IPG, dia beli buku tu, dia baca, kenapa Encik terputus idea dekat situ, kita nak lagi, apa Encik tulis tak, macam tergantung. Memang betul, sebab apa yang Ana ambil tu ialah hanya, kalau tak salah mungkin ada 2 atau 3 daripada 10 siri tu
So di-cutkan dan di-editkan semula jadikan satu. So macam macam tidak ada satu kesinambungan yang cantik lah di antara CD satu dengan CD keberapa anda tak ingat, tapi bila disambung tu dia macam bila anda faham sangat bila pelajar baca, student anda baca, dia kata, "Cik, kenapa macam anda terputus?" Dia nak tahu lagi cerita di sebaliknya tu. Anda kata, "InsyaAllah kita akan terbit buku yang kedua." Mungkin kalau dia tanya ini kan. Jadi sebenarnya itulah asal mulanya anda menulis. So insyaAllah dalam awal-awal jadi pesyarah di IPG itu, jiwa murabi sangat-sangat menebal dan kita memang mendarah daging persoalan dakwah dan terbiah itu dalam diri kita kan. Itulah saat yang paling manis dalam. So itulah sejarah mulanya anda menulis tentang tema Saat Cinta Mulia Menyentuh ini. So sebenarnya bila disentuh tentang tema Saat Cinta Mulia Menyentuh ni, sebenarnya dalam tulisan itu, dalam CD 1 sampai CD 10 tu dia banyak perbincangan berkenaan dengan soal jodoh, soal kepentingan ataupun kelebihan atau keutamaan kita membina rumah tangga yang diasaskan kepada rumah tangga yang mengikut syariat yang Allah pilih. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada yang kita fahamlah sebagai da'i ini, sebenarnya rumah kita inilah sebagai unit yang paling kecil kepada rumah yang katakan Islam yang besar itu, sehinggalah bernegara. So asalnya di rumah kita. So apabila rumah itu menjadi asas yang paling kecil kepada pembinaan sebuah negara dan juga tamadun, maka rumah itu mestilah diasaskan dengan suatu jalan yang memang Allah kata begini caranya. Kata-kata yang paling mudah lah. So apabila kita nak rumah tangga yang penuh dengan rahmah, dengan berkat, dengan mawaddah, mesti dia mengikut jalan ataupun mengikut kaedah yang telah direstui dan telah diterima oleh Islam dan telah ditentukan jalan oleh orang-orang sebelum ini. So maka itulah tema yang dominan dalam blog anak tu tentang Saat Cinta Mulia Menyentuh. So bila dikatakan siapa yang boleh manfaat daripada tulisan ini, anak rasa kembali kepada soalan moderator kita, sebenarnya anak-anak remaja kita pada hari ini, walau alam anda pun tak boleh nak buat satu statement yang mengatakan mungkin anak-anak kita generasi yang mewarisi ini ataupun anak-anak yang remaja ini dia mungkin tidak memahami dan tidak mendalami, tidak menyelesaikan pembinaan sebuah rumah tangga. Jadi apabila saya melalui saat-saat itu dan hari ini saya merasakan dan saya merasai suatu mahar yang sangat mahal yang Allah telah kurniakan kepada saya dengan cara kita melalui jalan yang benar ini, maka inilah saya rasa satu fokusan yang sepatutnya diambil oleh anak-anak remaja tentang macam mana sepatutnya mereka mendirikan rumah tangga. Kerana rumah tangga ini satu unit yang paling penting kepada tertegaknya kebaikan kepada ummah ini dan seterusnya kepada pembinaan tamadun kita yang insyaAllah akan kembali semula di akhir zaman ini. Islam lah insyaAllah. So anak rasa itulah so anak-anak remaja ni perlu, saya di IPG sendiri pun sela-sela kelas saya itu semasa saya mengajar, saya banyak selitkan tentang isu-isu seperti inilah. Maknanya walaupun saya mengajar fizik di IPG, kadang-kadang pelajar tengah-tengah lah merupakan joran kepada anak-anak student saya di IPG, yang insyaAllah mereka akan jadi guru sebagai memandu jalan hidup dan jalan fikir mereka apabila mereka nak jadi guru nanti. Dan saya memang sangat-sangat tekankan kepada pelajar saya di IPG, tolong jaga perkara-perkara asas dalam agama. Ikhtilat, pergaulan bebas, memilih jodoh. Maknanya walaupun anda mengajar pelajar-pelajar sains, insyaAllah maksudnya
sebelum ini dan tahun-tahun sebelum tu, anda ingat pelajar sains walaupun mereka jadi guru sains, sebenarnya akhlak dan peribadi mereka tak ubah dan tidak kurangnya dengan pelajar yang berada di jabatan pengajar Islam dengan ustazah kan. Maknanya mereka faham agama. Maknanya yang penting kita pensyarah ni juga faham agama dan kita atur hidup kita mengikut kehendak agama. Walaupun kita bukan ustazah, bukan ustaz, tapi itu kepentingannya murabi kita sebagai pensyarah, sebagai menuntun dan menunjuk ajar kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar, jalan yang benar sebagai anak-anak remaja. So, boleh lagi ke ni Dr. Adami? Masa ada lagi? Sekejap cikgu. Sekarang pukul 9. 5. Mungkin kita sambung pada next round lah. Boleh cikgu ya? Okay, tak apa, boleh je, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang menarik tadi yang diberikan, insyaAllah. Jadi kita jelas apa yang telah disampaikan oleh cikgu, bahawa buku ini memang ditulis khususlah sebenarnya, walaupun sebenarnya buku ini ditulis dalam mood yang begitu santai, yang mana sesuai dibaca oleh semua peringkat umur pada hakikatnya. Tetapi antara target utama sebagaimana yang disebutkan oleh cikgu tadi ialah untuk generasi muda kita ini, untuk anak-anak remaja kita, supaya mereka satu hari nanti insya-Allah dapat mewarisi perjuangan untuk mengembalikan kegemilangan Islam insya-Allah di muka bumi kita ini, insya-Allah Allah. Okey, jadi saya difahamkan oleh pihak penganjur bahawa kita seusai round yang pertama ini kita ada sedikit tayangan video selama 1 minit untuk review yang akan diberikan oleh seorang pembaca kita. Macam mana penganjur? Okey boleh kita teruskan dengan video review selama 1 minit tu? Boleh Alhamdulillah, saya telah membaca sebuah buku sangat menarik sebenarnya, Morti, yang diterbitkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Kelantan, yang mengandungi 10 kisah kehidupan. Buku ini sebenarnya sangat menarik kerana disusun mengikut tema-tema tertentu, jejak tarbiyah, Baitul Muslim, bawah masyarakat dan kembara da'i. Dan setiap tema tersebut mengandungi perkongsian pengalaman dakwah dan tarbiyah yang sangat bernilai untuk menjadi panduan dan rujukan aktivis dakwah dan tarbiyah sepanjang zaman. Pengalaman-pengalaman sangat berharga ini telah dikongsi bentuk oleh dan hidup itu. Kalau kita dapat sama-sama memahami ataupun merasai denyut nadi pengalaman pendakwah-pendakwah ini dan menjadi dan akhirnya saya mengucapkan ada syabas Tuhan Ikram di Kelantan yang telah inisiatif menerbitkan buku ini, dan semoga siri Tinta Murabi 2.0 dan seterusnya untuk menjadi satu pengalaman yang memberikan berkongsi pengalaman kepada seluruh pecinta-pecinta ilmu
dan orang-orang yang berada di atas jalan dakwah dan tarbiyah sepanjang zaman. Syabas kepada Tuhan Iran Negeri Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan mengenai buku kita, iaitu buku Tinta Murabbi. Okey, jadi jangan lepaskan peluang inilah bagi hadirin-hadirat yang berminat untuk mendapatkan buku Tinta Murabbi ini. Anda semua boleh buat tempahanlah melalui link iqrabookstore.com.my/Tinta Murabbi atau WhatsApp kami di talian 010-800-5091, 010-800-5091. Jadi anda boleh rujuk jugalah di paparan di skrin dan ruangan komen FB. InsyaAllah kalau kita rasa kita mungkin dah baca buku ini, mungkin kita boleh beli dan hadiahkan jugalah kepada mana-mana anak-anak remaja kita untuk mereka dapat manfaat sebaik mungkinlah daripada buku ini, insyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah kita akan bergerak kepada round kedua untuk sesi forum kita pada malam ini, insyaAllah. Kita akan teruskan dengan panel kita yang pertama, iaitu Prof. Hulia, Dr. Zahra Sulaiman. Okey, jadi soalan seterusnya yang saya nak tanyakanlah kepada Prof. Madya Dr. Zahra ini ialah, setelah kita tahu dalam ruangan ataupun round kita yang pertama tadi, tujuan buku ini ditulis, sekarang ni kita nak tengok pula apakah cabaran-cabaran yang saya yakin bukan sedikit lah yang telah dialami oleh Dr. Zahra dan juga tim penulisnya lah untuk melengkapkan penulisan buku ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Hadran. Alhamdulillah. Kalau tanya saya lah cabaran cabaran dia adalah nak menyiapkan penulisan tu lah. Secara umumnya dia nak menyiapkan penulisan tu adalah satu orang kata perjuangan lah kepada penulis-penulis lah. Dan cabaran ni lebihlah dirasai apabila satu buku tu kita ada ramai penulis lah. Macam contoh buku ni, memang bila kita ramai penulis, maknanya kita kena pastikan setiap penulis tu memang dapat memenuhi deadline-deadline tertentu. Mungkin saya boleh bagi sedikit overview lah. Apabila kita nak mulakan penulisan, pertama sekali kena ada kertas kerja dia lah kan. Konsep buku ni pasal apa, bagaimana penceritaan dia perlu ditulis, dan tema-tema dalam buku ni apa yang kita nak. Jadi itu yang pertama sekali. Setelah dibentangkan dalam jawatankuasa dan dipersetujui, maka kita bukalah kepada siapa-siapa yang ingin memberi cadangan tajuk-tajuk dan apa yang nak dibuat dalam penulisan mereka, dan seterusnya ada deadline untuk memberi sinopsis supaya kita pastikan bahawa tajuk-tajuk ni sesuai untuk tema-tema tertentu. Jadi deadline pertama tu sebenarnya sebagai kita punya orang kata test lah, nak test okey tak, boleh tak nak buat kan. So biasanya dalam sinopsis tu hanya perlu menulis dalam separuh muka surat lah, 150 hingga 200 perkataan. Apa nak diceritakan dan apa sebenarnya ibrah ataupun pengajaran yang orang boleh dapat daripada penulisan kita. So tu sebenarnya yang pertama. So lepas saya dapat yang pertama tu, kita bagi deadline, alhamdulillah. Siapa yang boleh menulis tu, alhamdulillah, dan kita teruskanlah dengan seterusnya draft pertama dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan seorang editor yang sangat orang kata berpengalaman, Cik Liana, yang dulu pernah menjadi editor juga di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi alhamdulillah selepas kami dapat draft pertama tu, kita engage lah dengan kitanya editor Cik Nurliana dan daripada situ kami dapat banyak feedback lah daripada segi penggunaan bahasa, daripada segi ayat-ayat yang kita gunakan, bagaimana untuk kita memastikan apa yang kita nak cakap tu lebih sampai kepada pembaca. Dan kita dapat banyak feedback dan pada masa tu sekarang ni dah banyak online, jadi kita dapat feedback secara online dan kita mula memperbaiki penulisan. Allah mudahkan, saya boleh kata sepanjang kami punya perjalanan ni memang ada je yang kadang-kadang yang kita dapati terlepas sikit deadline, perlukan lebih sikit masa, perlu baiki lebih sikit, dan benda-benda sebegitu tu adalah lumrah lah pada saya dalam proses penulisan.
Alhamdulillah target kami untuk menerbitkannya adalah selewat-lewatnya pada Ramadan. Saya ingat lagi Ramadan sebab itu adalah orang kata tempoh jawatankuasa lah. April adalah tempoh terakhir kami untuk jawatankuasa sesi 2020-2022 dan dengan bantuan kami punya editor juga yang banyak kenal lah daripada segi bahagian orang penerbitan dan pencetakan. So kita alhamdulillah dapatlah terbitkan juga buku itu dan siap dicetak pada Ramadan yang lepas ni lah. Jadi dalam cabaran ni adalah dia punya apa orang kata bagaimana untuk kita mengatasi cabarannya tu kan, sebab kalau tak ada cara maka tak dapatlah kita nak menerbitkan buku ni ya. So yang sangat penting mungkin kat sini saya boleh ceritakan kat sini adalah bagaimana untuk kita memastikan that penulisan ni dia perlu tak perlu dia macam tak perlulah sehari terus siapkan, memang tak boleh macam itulah kita perlu ada perancangan lah untuk menulis So contohnya kalau perasanlah dalam setiap bab ni memang kita bagi guide kepada semua penulis, perlu menulis antara 10 hingga 15 muka surat font size apa, double space dan sebagainya. Jadi itu antara guide yang kita berikan kepada semua penulis supaya setiap bab tu tidak adalah terlampau panjang ataupun terlampau pendek dia ada range lah jadi itu membantu pembaca jugalah dapat gauge kepada satu-satu topik. So itu antaranya lah So katalah contoh kita nak kena siapkan penulisan pertama tulisan pertama tu kami bagi dalam masa 2 bulan lah nak kena siap katakanlah 15 muka surat dalam masa 2 bulan, 15-16 muka surat. Jadi kena bagilah kalau nak mula nulis sikit-sikit sebulan tu mungkin kena tulis separuh 8 muka surat Kalau tengok 8 muka surat taklah banyak tapi untuk kalau yang belum biasa banyaklah nak nulis tu kan. So pecahkan lagi 8 muka surat sebulan, jadi seminggu kena tulis dalam 2 muka surat kan. Itu nak menulis, tapi sangat penting adalah sebelum nak menulis tu dia punya idea tu dah ada lah. Kalau tidak cerita tu akan merawang-rawang dan tidak akan ada akhir noktahnya dan mungkin tidak akan dapat dia punya ibrah daripada ataupun pengajaran yang boleh diambilkan. So ni semua adalah benda-benda yang kami sambil menulis sambil belajar. Sambil menulis sambil belajar lah. Dan dia mungkin bila dia penulisan ni dan penulisan tu dia banyak kategori lah. Seperti yang Dr. Hadrami ceritakan tadi, ni adalah penulisan secara santai ataupun kita boleh katakan penulisan umum dan pastinya dia kalau nak bandingkan dengan penulisan ilmiah dia mungkin lebih rigid dan lebih structured dan sebagainya. Jadi penulisan secara general ataupun secara santai ni lebih sesuai untuk kami, terutamanya bagi penulis yang baru pertama kali nak mula menulis, sebab dia boleh menulis daripada hati dia boleh tulis daripada pengalaman dia jadi dia boleh menulis sesuatu yang telah dilaluinya dan dia lebih mudah. Okay. So itu antaranya lah walaupun tadi saya cakap cabarannya adalah untuk menulis, tapi dengan cabaran tu kita mempunyai beberapa strategi untuk memastikan buku ni dapat diterbitkan. Biasanya lah bila kita, ni pengalaman buku lain lah, biasanya bila kita start nak ada satu idea sehingga tu buku tu dicetak lah dia memakan masa 1 hingga 2 tahun lah. Mungkin kalau siapa yang dah biasa menulis akan merasakan lamanya kan, tapi sebenarnya begitulah dia punya proses. Kalau buku tu buku ilmiah lagi mungkin lebih lama sebab nak kena pastikan rujukan dan sebagainya kan. Ni penulisan santai, alhamdulillah kalau ikutkan buku kami ni kami plan dalam pertengahan tahun lepas tahun lepas dalam bulan 6 lebih kurang dan dapat diterbitkan bulan 4. Alhamdulillah, maknanya kurang daripada setahun daripada kertas kerja, draft pertama disemak oleh editor, penambahbaikan, pemurnian, lepas tu proofreading dan susun atur, lepas tu design, cover dan sebagainya dapat diselesaikan dalam masa kurang setahun. Alhamdulillah, tu merupakan mungkin Allah nak bagi kami semangatlah supaya lepas ni akan lebih teruja untuk berkongsi dan berkongsi cerita yang lain lah pula kalau untuk lebih memberi makna lah mungkin kepada golongan yang lain pula kan. So tu lah kot Dr. Hadrami cabaran yang paling utama lah adalah untuk memastikan apa yang kita tulis tu dapat sampai ke akhirnya hingga diterbitkan dan antara kalau kita lihat tadi apakah yang membantu kami, satu
adalah dengan adanya timeline yang tertentukan. Okey, by this date kena siapkan sikit-sikit. Jadi benda tu lah walaupun sikit-sikit, lama-lama dia akhirnya. Dan kedua, kami mempunyai bantuan alhamdulillah, diperkenalkan dengan oleh Dr. Umi kan, seorang juga penulis yang lain, dengan editor yang sangat berpengalaman lah, yang membantu kami dan memudahkan perjalanan tu. Alhamdulillah, itulah lebih sedikit yang boleh saya kongsikan. Okey, terima kasih Prof. Prof. Badia Dr. Zahra atas kongsian pengalaman beliau dalam menghadapi cabaran untuk menyiapkan buku inilah. Apabila mendengar jawapan beliau tadi mengenai cabaran-cabaran yang dihadapilah oleh Prof. Badia Dr. Zahra dan pasukannya dalam menulis dan menyiapkan buku ini, saya dapat rasalah kesungguhan-kesungguhan itu apabila saya bacalah tulisan beliau dalam buku ni, iaitu Peluang yang Sukar Berulang. Jadi dalam tulisan tu saya tengoklah macam mana beliau tulis pengalaman beliau pergi ke Gaza tu dan bagaimana melihat kesungguhan, ibrah daripada kesungguhan pejuang-pejuang saudara kita di Palestin itu. Apabila setiap kali bangunan-bangunan mereka bina itu dimusnahkan, bangunan-bangunan kemudian dibina kembali dengan lebih baik dan terus dimusnahkan, dan mereka tidak pernah berputus asa lah, malah terus bersungguh-sungguh lah untuk membina bangunan-bangunan di sana, insyaAllah. Jadi nak tahu cerita dengan lebih lanjut, bolehlah dapatkan buku ini dan insyaAllah boleh baca lah artikel-artikel yang menarik, insyaAllah. Okey, jadi untuk yang seterusnya, kita akan tujukan kepada soalan yang kedua kepada Cikgu Zul, insyaAllah. Okey, setelah kita mengetahui cabaran-cabaran yang telah diceritakan oleh Prof. Badia Dr. Zahra tadi, kita nak dengar pula perasaan, insyaAllah. Bagaimana perasaan cikgu sepanjang pengalaman cikgu lah menulis buku Tinta Murabbi ini? Boleh cikgu kongsi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak keberatan nak sebut, sebenarnya kita boleh dengar air mata sendiri sebenarnya. Masa kita menulis tu kadang-kadang air mata kita pun tumpah masa kita menulis. Kadang-kadang kita padam, tu tulis lagi, padam, tu tulis lagi. Lepas, bukan saja semasa kita menulis, tapi masa kita mengedit pun, apabila kita ingat balik suasana kita menceritakan pengalaman kita yang dulu tu, air mata kita masih lagi tumpah, boleh lagi tumpah. Maknanya sebab itu ana setuju dengan perkataan yang Dr. Dia sebut ataupun siapa Dr. Hadani sebut tadi, tulisan ini hidup. Kerana kebanyakan penulis yang menulis dalam buku ini, mereka menulis pengalaman mereka yang mereka lalui sendiri. Dan pada ana, bila ana baca sendiri pengalaman penulis lain dalam buku ini juga, kadang-kadang kita faham dan kita tersentuh hati kita, dan kita seolah-olah kita berada di tempat mereka. Masa mereka, contoh Encik Rahimi, masa cerita pengalaman dia, Dr. Azizi cerita pengalaman dia. So itulah rangkuman kesemua cerita itu sebenarnya dia menusuk ke dalam hati kita, dan bila kita masa proses mengodit pun, pada saat-saat akhir pun masa kita post reading yang Dr. Jaya sebut tu, yang saat-saat akhir masa tu masih lagi ada perubahan pada kata-kata yang kita nak guna dalam tu. Dan ana pun bila ana kalau ana nak katakan dalam tulisan ana tentang saat cerita boleh menyentuh tu, kalau pembaca tengok sajak yang ana tulis kat situ tu, sebenarnya itulah gambaran hati sebenar. Masa kita menulis itulah perasaan kita, dan bila kita baca balik tulisan kita, walaupun kita tulis 10 tahun dulu dan kita tengah edit, tapi kehangatan suasana masa kita menulis sajak itu pun dia masih lagi terasa sampai hari ini. Sebab itu ana rasa masya-Allah, macam anda sebut tadilah, sejarah anda menulis ini panjang, walaupun ada satu artikel masuk di dalam buku ini, dan anda rasa masih lagi banyak untuk ditulis. Dan seperti mana disebut oleh kita punya auditor kita dan auditor luar, dia kata patutnya Haji Zul buat buku berasingan tentang tema itu sahaja. Ada banyak lagi tema lain mungkin. Tinta Murabbi itu yang ada sebanyak sejarah ataupun catatan perjalanan anak ke di antara tempat anak pergi ke Beijing, Great Wall, pergi ke Australia, pergi ke Turki, pergi ke Jakarta. Bila kita melihat tempat orang itu,
kita reflect apa yang kita lihat tu kepada perspektif atau pemikiran sebagai murabbi. Itu yang kemungkinan yang berbeza sedikit apabila kita berjalan tak sama dengan orang lain. Anak bawa contoh dalam tulisan mungkin tak sempat, mungkin ada dalam buku ini tentang bila nak sampai ke Candi Borobudur di Yogyakarta. Anda mengeliling sampai mencari maklumat daripada yang tertulis dekat situ, sehingga anda menjumpai sebenarnya candi itu sebenarnya telah dijumpai oleh Belanda pada anda tengok berapa tahun selepas Belanda datang ke Indonesia. Tetapi sebenarnya Belanda menjumpai itu dalam keadaan semua patung-patung sudah diruntuhkan, ditinggalkan di hutan semua, macam itulah lebih kurang dalam satu papan kenyataan dekat Candi Borobudur. Tu sebagai seorang murabbi, apa kita dapat manifestasi daripada apa yang kita lihat. Yang anda sebut dalam tulisan itu, anda kata anda tanya siapa yang meruntuhkan ataupun meninggalkan candi yang begitu megah. Hari ini kalau siapa pernah pergi ke Yogyakarta, pergi ke Candi Borobudur, dia telah ditandakan sebagai warisan UNESCO dan akan dipelihara lah seperti mana tempat-tempat sejarah lain di tempat dunia. Apabila tempatnya begitu agung, anda bayangkan pada masa itu, satu masa dulu, mesti wujud satu tamadun di situ, di sekitar Candi Borobudur itu. Tak mungkin candi yang begitu megah dengan 5-10 km persegi, mesti ada ribuan masyarakat di sekitar itu yang membina dan menjadikan itu sebagai landasan hidup ataupun agama mereka. Tetapi kenapa mereka meninggalkan? Kenapa mereka biarkan begitu saja? Naik hotel, tak ada orang jaga, runtuh, dibiarkan. Berbagai teori menyebut. Tapi sebenarnya adalah yang meninggalkan, yang membiarkan adalah rakyat, orang-orang mereka itu sendiri. Orang yang tinggal di sekitar Candi Borobudur itu, mungkin katakan agama Hindu, tetapi anda kata kenapa mereka meninggalkan? Anda sebut di situ, anda kata sebenarnya mereka meninggalkan rumah ibadah mereka ataupun persembahan mereka kerana tauhid telah masuk ke dalam hati dan jiwa mereka. Ketauhidanlah yang telah meruntuhkan candi itu. Tangan-tangan mereka sendiri yang meruntuhkan candi itu kerana tauhid telah masuk ke dalam jiwa masyarakat sekitar Candi Borobudur pada masa itu. Ratus tahun dulu, kita tak pasti bila, 1000 tahun dulu. Anda kata seperti mana Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim disebut dalam Quran, siapa yang Nabi Ibrahim meruntuhkan, menghancurkan patung-patung dengan tangan mereka sendiri. Jadi begitulah keindahan, begitulah kehebatan tauhid yang masuk ke dalam hati masyarakat yang pekat dengan amalan mensyirikkan Allah, dan mereka tak kenal Allah. Tetapi anda tanya soalan, siapa yang membawa tauhid kepada mereka? Siapa yang membawa syariat Islam kepada mereka? Siapa yang membawa penyembahan daripada, menukarkan hati mereka daripada hati yang menyembah animism, menyembah sesuatu yang tidak bersifat ketuhanan, tapi mereka boleh menyembah Allah sampai hari ini. Dan anda tanya siapa yang membawa hidayah kepada mereka? Pada masa itu, anda kata, saya ingat dalam tulisan itu anda sebut masa tengah pusing-pusing dekat Candi Borobudur itu, masa kata salam waktu zuhur. Bila terdengarnya azan sahut menyahut di sekeliling Candi Borobudur itu, masjid di sekitar itu telah ditemui dengan masjid. Pada masa itu, anda masih ingat lagi, jatuh air mata kita. Bayangkan kalaulah tidak ada mereka yang buat hidayah kepada masyarakat di sekitar Candi Borobudur pada masa itu, nescaya suara azan yang dapat anda dengar di telinga anda pada masa itu, anda sampai ke tempat itu, tak akan kedengaran. Jadi inilah ikhwah yang anda katakan, seorang da'i bila dia berjalan, dia melihat situasi fenomena di suatu tempat tu, dia melihat perspektif, dia itu sebagai seorang da'i. Maka anda tanya, alangkah baiknya jika akulah orang yang membawa hidayah kepada masyarakat di sini dulu-dulu. Jadi itu dia ikhwah keindahan. Maknanya
Lepas tu anak kata kita menulis perjalanan hidup kita ni, bila kita baca balik, kita dapat rasai kemanisan itu. Seperti mana kita seolah kita pergi balik ke tempat itu dan kita flashback balik dan seolah kita reverse, kita undur usia kita seperti mana kita berada pada 10 tahun, 20 tahun dahulu. Itulah saya rasa Dr. Rami sebagai sedikit perkongsian kemanisan atau macam mana saat keindahan masa kita menulis. Dan anak rasa ada soalan dekat situ, dia tanya mungkin possible tak ada Tinta Murabi yang kedua ni 2.0. Sebenarnya dah ada bibit-bibit disebutkan di Dr. Jan untuk diterbitkan satu lagi buku selepas ini, dan Ana pun bersedia untuk menulis insya-Allah. Alhamdulillah. Kita lah insya-Allah. Masya-Allah. Itu semangat yang kita nak juga. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Cikgu. Jazakumullah khairan kepada jawapan yang diberikan tadi, berkongsi perasaan yang sangat best lah, masya-Allah. Satu nikmat juga yang sebenarnya telah diberikan Allah SWT lah kepada kita semua, khususnya bagi para penulis lah. Alhamdulillah. Jadi kita sendiri walaupun mungkin tak semua antara kita ni terlibat lah dalam projek ini, sekurang-kurangnya kita dapat merasakanlah semangat, kesungguhan lah insya-Allah para penulis ini menulis untuk menyampaikan kebaikan daripada pengalaman-pengalaman yang Allah telah kurniakan dalam kehidupan mereka lah kepada kita semua kan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita telah selesai kedua-dua round forum kita secara ringkas pada malam ini, walaupun ringkas tapi insya-Allah penuh dengan pengajaran-pengajaran dan insya-Allah sinopsis yang sangat baik daripada buku kita pada malam ini insya-Allah. Jadi untuk seterusnya kita ada video review yang kedua yang akan insya-Allah ditayangkan oleh penganjur kita. Insya-Allah kita tunggu untuk tayangkan video review yang kedua, testimoni daripada pembaca yang kedua. Okey, insya-Allah. Okey, kita tunggu sekejap insya-Allah. Pada Ikram Kelantan, tahniah diucapkan. Pada pendapat saya, isi di dalam ni adalah santai dan syarat dengan pengajaran, dan juga kita boleh mengambil pelbagai iktibar, ibrah daripada kisah dakwah tarbiyah. Ras bahasa sangat mudah, sebab saya boleh membaca buku ni dalam beberapa jam, dan saya dapat merasakan seolah-olah saya berada dalam cerita. Ada beberapa kisah yang saya rasa titik persamaan dengan diri saya yang boleh pengalaman, walaupun pengalaman mereka tidaklah 50% sama dengan pembaca, tapi sekurang-kurangnya adalah 0.001% tu mesti ada pengalaman dakwah dan tarbiyah. Jadi selepas saya membaca buku ni, saya rasa bersemangat. Adalah rasa semangat untuk menulis pengalaman sendiri, walaupun berapa, tapi saya rasa kita ada peluang sebagai individu, dan juga tak kira lah kalau ada Ikram negeri lain nak mengeluarkan buku seperti ini, kompilasi pengalaman dakwah dan tarbiyah, teruskan. Okey, demikian video review yang kedua yang telah kita dengar sama-sama tadi. Alhamdulillah. Okey, semoga itu juga dapat menjadi satu suntikan semangat kepada kita untuk insya-Allah sama-sama, bagi yang sudah beli, insya-Allah kita sama-sama habiskanlah membaca buku ini.
Kalau yang belum beli, insyaAllah kita cubalah untuk dapatkan buku ini, insyaAllah. Okey, jadi untuk seterusnya kita akan ada sesi soal jawab yang ringkas. Okay, kita tengok di ruangan komen FB tu kita ada beberapa soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Tadi Cikgu Zul ada sentuh lah soalan tu yang ditulis di sini di bawah nama Mariam Abdul Aziz. Lepas ni akan ada siri tinta Murabi 2.0 ke? Itu soalan Jadi Cikgu Zul dah jawab sikit, dia kata insyaAllah kalau ada dia sanggup menjadi penulis lah. Mungkin kita dengar juga jawapan daripada Prof. Madya Dr. Zahra kot. Okay, terima kasih banyak atas soalan tu. Tu soalan cukup mah juga lah tu kan. Anda rasa seperti yang disebutkan tadi lah, bila ada permintaan daripada dua lah, pembaca dan juga penulis. InsyaAllah kalau selepas ni biasanya kita tengok dulu 2-3 bulan ni bagaimana pandangan pembaca dan bagaimana juga keinginan penulis. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan teruskanlah dengan seterusnya insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, itu semangat yang kita nak lah daripada penyelaras kita Prof. Madya Dr. Zahra. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih atas sokongan yang diberikan lah, insyaAllah. Okey, soalan seterusnya daripada Hafiz Zakaria di sini yang ditulis soalannya, boleh tak Dr. Zahra share macam mana nak urus masa antara kerjaya, rumah tangga dan dakwah? Boleh Terima kasih saudara Hafiz atas soalan tu. Nak jawab dia mungkin jawapan pendek tu mungkin susah sikit sebab dia mungkin pada pertama sekali setiap orang mungkin ada berbeza cara dia melihat dan cara dia mengurus masa lah. Mungkin bagaimana yang saya buat ni sesuai untuk diri saya, tapi mungkin dia tidak sesuai untuk orang lain kan sebab mungkin ada orang yang ada anak kecil, lain pula cara dia. Mungkin ada orang yang sudah pencen, lain pula cara dia kan. Tak bermakna tak bekerja secara formal tu dah ada masa yang lebih. Cumanya kalau saya ada beberapa tips lah untuk diri saya. Yang pertama mungkin saya boleh share lah 3-4 tips lah. Yang pertama biasanya bila saya urus tu memang ada perkara-perkara yang everyday saya akan buat list lah. List tu untuk saya memberi peringatan. Ada orang boleh sekarang ni macam-macam boleh guna reminder apa yang perlu dibuat, terutama apa yang perlu disiapkan esok, seminggu ataupun sebulan ataupun lagi 3-4 bulan lah. Biasanya benda tu memang ada je dalam organizer. Isu dia nak buat tu biasanya semua orang boleh buat. Yang lebih penting bagaimana untuk kita pastikan apa yang kita dah plan tu terlaksana. Itu satu benda yang mungkin menjadi cabaran. Jadi untuk memastikan kita boleh buat apa yang kita dah plan, satu apa yang saya buat adalah pastikan saya tak plan terlampau banyak. Biasa kalau kita plan terlampau banyak dan lepas tu kita tak dapat capai, dia akan menjadi satu orang kata drawback lah. Dia akan menyebabkan kita rasa frustrated ataupun alamak dah plan tapi tak buat. Jadi biasanya katakanlah seminggu tu 7 hari, dalam seminggu saya hanya akan plan untuk membuat kerja 6 hari. Sehari tu memang saya bagi maknanya sebab ada perkara-perkara luar jangka, ada perkara-perkara yang kita tak tahu, dan satu hari tu adalah untuk cover benda-benda yang perlu dilaksanakan yang kita tak pasti mungkin di luar jangka. Dan mungkin tips yang kedua dalam saya menguruskan masa, biasanya saya akan ada 4 perkara lah yang memang saya lihat setiap hari. Perkara untuk diri sendiri, perkara untuk keluarga, perkara untuk kerjaya dan perkara untuk dakwah tarbiyah. Sebab nak tak nak apabila kita lahir je kat dunia, kita hamba Allah. Kita punya tanggungjawab sebagai hamba Allah. Dan jangan lupa bila kita beri masa kita untuk Allah, Allah akan atur masa kita dengan lebih baik kan. Dan antaranya yang kita boleh amalkan adalah maksurat kan, pagi dan petang tu. Antara dia nampak benda tu mudah, tapi kita mulakan pagi dengan doa dan kita akhir petang hidup kita dengan doa, dan Allah akan atur mata kita. Allah akan orang kata berkahkan masa yang kita ada. Setiap orang memang ada 24 jam. Bila Allah berkatkan masa kita, insya-Allah kita boleh melaksanakan benda lebih mudah dan lebih banyak dengan masa yang kita ada. Dan mungkin orang kata 24 jam sempat ke buat semua kan. Mungkin ada hari kita tak dapat buat, ada hari kita dapat buat, dan it's okay kan. Tak mesti kita kena okay setiap hari kan. Ada masa kita penat. Macam saya kadang-kadang bila saya balik kerja saya penat, lepas maghrib memang saya ada tidur kan. Tidur dan memang saya perlu rehat kalau satu hari tu dah penat. Jadi itulah mungkin tips yang pertama tadi, merancang, tetapi jangan merancang terlampau
impact sehingga kita tak dapat mencapai apa yang terancang dan kita frustrated. Yang kedua, kita kena lihat diri kita ni apa yang kita nak capai sebagai individu, keluarga, kerjaya dan juga tu. Dan benda tu boleh berubah lah. Kadang-kadang ada benda tu yang memang perlu masa lebih. Dan yang paling penting, beri masa kita untuk Allah dan Allah akan atur masa kita. Ya. Membuat sesuatu amalan kita dan sentiasa berdoa supaya Allah melapangkan masa kita, Allah mengatur masa kita. Kan? Dan jangan kita rasa bahawa kita mampu membuat semua benda dan tu tak betul lah. InsyaAllah mungkin tips pendek lah kot. Kalau nak panjang biasanya biasa juga buat dalam bengkel kerana separuh hari setengah hari ya. Kalau nak tu boleh kita bengkelkan tajuk ni dan kita boleh plan bersama-sama kan, insyaAllah. Allahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Muhammad Dr. Zahra atas perkongsian tips yang padat, ringkas tadi tapi padat insyaAllah. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ni saya ingat memang sesuai dengan Cikgu Zul daripada Nick Shaufiq ni. Soalan saya, apakah cabaran dan petua orang muda untuk terus istiqamah dalam dakwah dan tarbiyah? Boleh Cikgu jawab Tafadhal Cikgu. InsyaAllah. Anda tak nak jawab daripada buku, daripada Quran, daripada hadis lah. Nak jawab daripada pengalaman sendiri cukup lah. Alhamdulillah. Tafadhal Cikgu, boleh Cikgu. Ada beberapa poin. Kalau anda boleh sebut lah kepada siapa-siapa yang dengar ataupun adik-adik yang menonton selepas ini. Yang pertama sebenarnya kita ni, yang pertama ialah hidayah Allah Ta'ala. Confirm lah. Allah pilih kita untuk bersama dengan jemaah. Mana-mana jemaah tak kira lah. Dan kita juga memilih untuk bersama dengan jemaah itu. Itu merupakan satu hidayah Allah Ta'ala. Anda pun dulu masa kita mula-mula kita macam-macam kita ikut kan. Tabligh pun tak ikut. Kawan-kawan rakan-rakan yang insya-Allah mempunyai satu visi yang sangat jelas dan memang implementation Islam secara umum yang ada dalam jemaah tu, kita rasa tertarik dan kita memilih. Dan Allah pilih kita. Itu merupakan satu hidayah yang sangat penting untuk yang kita kena faham lah. Yang keduanya, kalau anda boleh sebut ni pengalaman juga. Yang pertama yang penting yang mengikat kita kepada dakwah ini, kepada jemaah di sini, yang pertama ialah bi'ah, suasana. Kita berada bersama-sama dengan orang yang baik, kita diri kita bersama ikhwah atau rakan-rakan yang baik dan mereka sentiasa menganjurkan program-program aktiviti yang baik. Itulah salah satu perkara yang akan memastikan kita tak lagi jauh daripada tak tercicir ataupun tak futur. Tetapi rakan yang paling penting sekali untuk kita pastikan kita istiqamah ialah siapa? Isteri kita. Dengan pembina sebuah orang yang sentiasa mendorong kita ke arah dakwah. Ikhlas kita. Dakwah. Ini kalau kita nak faham dulu ikhlas tu untuk apa kan. Sebab tu kan dia mesti ada al-fahmu tu, kefahaman secara menyeluruh. Islam kita nak buat tu dalam bentuk yang macam mana. Lepas tu ikhlas baru pergi kepada amal. Jadi yang katakan istiqamah itulah amal kita bersama-sama jemaah. Jadi padahal kalau kita ni jangan banyak soal kot. Macam biar hati Abu Bakar tu mungkin kalau Umar ni banyak tanya Rasulullah kenapa begini kan. Umar kata kalau kita dalam perjanjian Hudaybiyah Umar komplain kan. Tapi Abu Bakar kalau tak salah Umar kata kenapa kita nak tanda perjanjian Hudaybiyah ni kan. Kita ni Nabi, ini
dia Rasulullah, dia lah membuat Allah tetap akan membantu, tapi mereka tu kafir, mereka tu menentang Allah. Kenapa kita nak tanda percaya? Umar bersoal, dia tanya pada Abu Bakar, dia tak tanya pada Nabi. Tapi Abu Bakar kata apa? Ingat Umar, itu Rasulullah, dia tak buat sesuatu tu dengan pemikiran dia, tapi itulah wahyu, kan? Nampak? Abu Bakar dia taat, dia ikut. Rasulullah kata A, Rasulullah kata B. Kalau perang, kalau mati, kalau syahid. Dia tak banyak soal. Padahal itulah orang yang betul-betul ikhlas. Jadi kalau boleh dalam diri kita ni ada jiwa Abu Bakar tu. Jiwa Umar pun nak kena ada juga. Jangan terlalu banyak Abu Bakar pun tak boleh juga, kan. Sami'na wa ta'na, kita ikut semua apa yang orang perintahkan, Allah suruh, kita ikut. Betul juga. Tapi maknanya keikhlasan kita untuk mencari kebenaran, keikhlasan kita untuk beramal bersama jemaah dan untuk dakwah dan untuk Allah, pada anak keikhlasan itulah menjadi inti kepada kita untuk istiqamah. Anak selama ni lah yang Ana boleh. Sebab Ana rasa Ana ni kalau di kalangan 3 dekat skrin ni pun Ana orang yang paling poor kot. Ana rasa Ana yang orang yang paling lemah kot dalam jemaah ni. Tapi masya-Allah, Ana rasa yang bawa Ana boleh pergi sejauh ini bersama dengan jemaah, bersama dengan mereka yang berada di medan dakwah dan tarbiyah ini, keikhlasan kita. Wallahu a'lam. Mungkin ada poin-poin lain kalau nak ditambah, tapi pada Ana tak kutip daripada buku, Ana kutip daripada pengalaman Ana sendiri. Itulah yang pertama, bi'ah. Key point kepada bi'ah itulah isteri kita sendiri, istilah orang mereka yang mengikat diri kepada dakwah dan tarbiyah. Lepas tu Ana nasihat pada anak-anak muda lah yang nak istiqamah, masya-Allah, dah kenal tarbiyah ni. Lepas tu carilah pasangan yang insya-Allah yang bersama-sama dengan dakwah tarbiyah inilah baru kita akan istiqamah, insya-Allah. Sebab Ana rasa 80% mereka yang berada dalam JKN ni ataupun mereka dalam kiadah di Kelantan ni ataupun di mana-mana saja dekat negeri lain pun, Ana rasa kebanyakannya mereka itu bersama-sama suami isteri berada bersama dengan jemaah dan berlumba-lumba untuk berlari di dalam medan dakwah ini. Wallahualam, itulah Ana rasa Dr. Adami. Bukan daripada buku, daripada apa yang Ana rasa saja. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu atas jawapan yang tuntas lah daripada hati, pengalaman beliau sendirilah untuk anak-anak muda yang kita sayangi semualah. Anda sendiri pun masih muda lagi ni, insya-Allah. Anda juga insya-Allah cubalah untuk mengambil pengajaran lah daripada apa yang disampaikan oleh cikgu dan semua sekali, insya-Allah. So demikian itu kita telah menamatkanlah sesi soal jawab kita untuk malam ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang berikan soalan tadi. Jadi untuk menutuplah insya-Allah program forum kita pada malam ini, insya-Allah kita memberikan masa dalam 1 minit lah bagi setiap panel untuk memberi rumusan. Boleh kita mulakan dengan Cikgu Zul dulu, boleh ke? Kemudian sebab tadi kita dengan Dr. Zahra, kan? So kita mulakan Cikgu Zul 1 minit, kemudian disusuli dengan Prof. Madya Dr. Zahra. InsyaAllah, Ana pertama-tamanya Ana satu kenikmatan Ana sendiri bila dapat melihat tulisan kita berada di dalam buku lah. So Ana rasa cita-cita Ana untuk secebis artikel Ana dalam buku Ana tercapai lah. Ana rasa itu satu kemanisan lah bagi ikhwah yang belum lagi menulis, rakan-rakan yang belum lagi berpeluang untuk menulis, cuba-cubalah. So Ana terima kasih banyak kepada Wali PN sendiri, Wali PN Negeri Encik Rahimi. Dia di antara penerajuk utama dengan Prof. Madya Dr. Joy yang telah initiate untuk menerbitkan buku ini. Ana terima kasih banyaklah. So sehingga terbitnya buku ini, Ana rasa ruang-ruang untuk buku-buku susunya mungkin ada lagi insya-Allah. Itu saja. Okay, terima kasih juga, jazakallahu khairan. Okay, Prof. Madya. Okay, pendek saja. InsyaAllah tulislah dari hati, insyaAllah. Moga-moga yang keluar dari hati itu akan sampai kepada hati-hati yang membaca. Tu pendek, walaupun pendek tapi itulah kerana kita tulis dari hati. Dan tulislah selagi boleh menulis. Sebab itulah antara insyaAllah moga-moga menjadi amalan dan juga sedekah jarah yang boleh kita panjangkan selepas kita tiada lagi di dunia ini. Dan akhir sekali Ana juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu, terutamanya kepada Zauj, Ustaz Azizi, anak-anak Azizah dan Abdullah
yang begitu memberi ruang pada Umi dia untuk terus berkarya dan juga menjalankan tugas-tugas lain. Atas kefahaman mereka juga lah, alhamdulillah dapat buku ini diterbitkan dengan izin Allah juga. Assalamualaikum, itu saja daripada Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nak bagi satu keyword yang Ana gunakan mula-mula tadi, Ana sebut yang Joy. Mula dia dapat hati. Ana keyword Ana nak ulang balik lah. Ikatlah ilmu ataupun pengalaman tu dengan menuliskannya. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Okey. Terima kasih Cikgu, jazakumullah khairan. InsyaAllah itu kata-kata terakhir yang menutup dengan begitu indahlah sesi kita, forum kita pada malam ini. Ana sebagai moderator, Ana mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada ahli-ahli panel kita yang alhamdulillah telah menyampaikan sesi dengan begitu baik pada malam ini insya-Allah, dan juga penganjur YPIA dan Ikram Kelantan lah yang sudilah susah payah untuk mengadakan program yang begitu baguslah pada malam ini. Dan tak lupalah kepada semua pendengar-pendengar dan penonton-penonton lah di luar sana, ikhwah-akhwat ataupun semua siapa sajalah. Semoga kita sama-sama dapat meraih manfaat daripada program ini insya-Allah. Dan jangan lupalah bagi siapa yang belum dapatkan buku ini, insya-Allah kita beli buku ini. Dan bagi yang dah beli, kalau belum habis tu boleh kita habiskan insya-Allah, baca dan dapat manfaat sebaik mungkin. Ana juga mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan dalam menyusun kata-kata dan mengendalikan program forum kita lah pada malam ini. Ana mohon maaf bagi pihak kami semua. Dan insya-Allah kita sama-sama doakan insya-Allah buku ini akan menjadi satu saham yang besar, bukan hanya untuk kami sebagai para penulis lah. Ana juga salah seorang lah penulis yang kecil sahaja dalam buku ini, tetapi insya-Allah saham untuk dakwah ini akan terus insya-Allah menyala obornya hinggalah ke akhir zaman insya-Allah. Amin. Jadi marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.